Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca pada pagi ini dari ayat 98. Kita ulang sekali lagi surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat 98. Kita belum terjemah lagi, walaupun cerita tu baca dah, cuma kita ambil balik ayat demi ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين الكافرين نزلا
ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sekali lagi kita puji dan kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan anugerah yang Allah taala kurniakan kepada kita sehingga kita dapat membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan kita dapat tahu apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita, dan kita dapat tahu juga jalan petunjuk yang menyampaikan kita kepada redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang paling penting dalam hidup kita. Baik, ayat yang kita baca semalam kita dah cerita panjang, hari ni banyak nak kena habis ni. Kalau boleh hari ni habislah surah Kahfi ni tak? InsyaAllah. Baik, kita terus pada ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala hadza rahmatum mir rabbi. Setelah itu berkatalah Dzulqarnain, ini ialah suatu rahmat dari Tuhanku. Maknanya kekuasaan dia dan kemampuan dia untuk buat benteng Ya'juj dan Ma'juj adalah satu rahmat yang Allah bagi kepada dia. Dia tidak pernah mendakwa dia yang hebat, dia yang berkuasa, dia yang mampu melakukannya. Sebaliknya bila dia berjaya, dia kata hadza rahmatum mir rabbi. Dan inilah sifat terpuji yang kita kena kata setiap kali kita dapat menyelesaikan satu perkara ataupun urusan kita. Kadang-kadang kita ni bila buat kerja, kita dapat buat sesuatu, kita kata ni sebab aku lah ni. Kita lupa bahawa walaupun cadangan tu, idea tu, usaha tu datang daripada kita, dia tak akan datang kalau Allah Ta'ala tak bagi kat kita. Sama macam rezeki, sama macam hidayah, sama macam benda-benda. Lepas tu jangan pernah kita rasa bahawa apa yang kita buat ni sebab kita. Hatta iman yang kita hari ni duduk pada dalam agama Islam, ahli syurga bila masuk syurga dia kata alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kata ahli syurga, kami ni kalau Allah tak bagi hidayah, kami tak boleh setara ni. Tak ada ahli syurga kata aku ni masuk syurga buat apa? Sebab aku dulu rajin buat sembahyang, puasa, bayar zakat, gini. Tak ada. Sebaliknya mereka kata alhamdulillah, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Jadi sifat ni kena ada pada kita pada semua kerja buat kita, dalam apa jua, sebagai satu tanda syukur kepada Allah. Adapun hak manusia itu kena tunailah hak manusia. Kalau tiba-tiba majikan tu pula dia kata selepas hari buat kerja, kamu dah selesai buat kerja, ni semua rahmat daripada Tuhan, aku tak payah bayar gaji, contohnya. Tak boleh lah lagu tu. Hak manusia lah. Kena apa tu? Kena sempurnakan. Ni sebelum kita
kata sebelum kita nak sesuatu, kita minta tolong dengan dia. Lepas dia dah tolong kita, kita pula kata ni rahmat dari Allah. Kalau mu tak tolong pun, kalau Tuhan nak bagi begitu, itu tidak mensyukuri manusia pula. Hak dengan Allah, segala kerja buat kita, memang kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak mensyukuri manusia, maka mereka juga tidak mensyukuri Allah. Kerana Allah menjadikan manusia itu sebagai satu jalan kepada atau sebab untuk Allah Ta'ala memberikan sesuatu kepada seseorang. Jadi sebab itu, jangan kita kata ni rezeki, kita dapat kerja. Bila suami bawa balik rezeki kat rumah, contoh, ni semua ni rezeki Alhamdulillah Allah bagi. Dia pun tengok suami dia, kalau awak tak itu pun kalau rezeki Tuhan bagi. Contoh lah kita kata. Pasal terlalu kuatnya dia. Ataupun majikan dengan pekerja, apa semua. Walaupun orang tu dapat apa tu, saya ada tengok satu video antara seorang suami dengan isteri ni. Dia kata semua ni hak awak pakar ni daripada head to toe, dia kata semua ni saya bagi. Jawab dia, semua ni sponsor yang bagi, dia kata. Padahal sponsor tu memang melalui suami dia. Cuma sampai satu tahap, walaupun benda tu datang secara percuma, syukurilah manusia. Walaupun kita tahu ni rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita ni tidak menjadi orang yang panggil apa, tidak bersyukur dalam rangka mensyukuri pihak yang berusaha mendatangkannya. Tapi overall semua sekali itu, kedua-duanya, baik yang datang bawa perkara tersebut, baik yang menerima perkara tersebut, dua-dua ni kena syukur kepada Allah yang Maha Esa. Dua-dua ni kena syukur kepada Allah yang Maha Esa. Baik. Qala hadza rahmatun min rabbi. Jadi ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Seorang rakyat kalau dia dapat kebaikan, dia syukuri kepada pemimpin dia. Bahkan sebagai seorang pemimpin, dia dapat. Contoh ni, dia pun kata, seorang pemimpin ni semua dia buat ni, bukan dia pun, dia buat ni. Ni semua kata kerajaan, dia kata. Contoh pun begitu. Kalau dia nak guna tempat lain, boleh juga. Tapi dia telah guna dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih, kita kata. Walaupun bukan duit dia. Sebab ada usaha pada dia dari sudut tersebut. Jadi kadang-kadang kita ada sifat mensyukuri manusia ni, kita anggap remeh. Padahal boleh jadi dia sebahagian daripada tanda atau cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mentang-mentang dia bukan duit dia, bukan duit kerajaan, kita tak terima kasih kat dia. Contoh, kita lupa terima kasih. Kalau dia tak guna untuk kita, dia guna tempat lain. Ada seorang etis, ni orang etis. Dia cerita Dr. Zakir Naik. Saya banyak kali tengok video ni dan saya banyak kali cerita video ni. Seorang lelaki etis, dia kata, kenapa aku perlu impress, aku perlu kagum dengan kebaikan yang Allah bagi, sedangkan Allah tu Allah Tuhan. Dia kadang cakap kun fayakun. Jadi so what? Dia kata so what? Kalau Tuhan tu dia hebat, aku nak hebat. Mana muka dia kata, muka dia Tuhan. Lalu dia bagi contoh perumpamaan. Kalau Bill Gates ni orang paling kaya di dunia zaman masa dia tu. Kalau sekarang ni siapa dia paling kaya di dunia? Amazon tu apa? Ataupun Tesla. Amazon dia mana Bezos. Nama apa? Jeff Bezos. Dia paling kaya. Harta dia dekat 1 trilion. Harta peribadi 1 trilion harta dia. Kalau dia bagi duit RM100, tak berasa pun. Betul tak? Dia ada duit 1 trilion. Kalau dia bagi duit RM100, $100 lah kita kata, banyak sikit. Dan ni ringgit murah. $100 seorang. Dia kata, why aku nak rasa dia baik? Sebab duit dia banyak, dia kata.
Tak berasa-berasa dia rasa RM100. Kenapa aku nak perlu rasa dia hebat? Sebab duit dia banyak, benda tu dia bagi begitu je. Kalau orang susah bagi $100, aku rasa dia baik lah. Pasal ni dia susah dia bagi ni, dia tak susah dia bagi duit dia. Kalau dia bagi $100, dia ada 9,999 juta 999,000 dolar lagi kalau dia bagi 10 orang $100. Contoh Dr. Zakir jawab macam mana? Dia kata, mu jangan fikir pasal dia, mu fikir pasalmu, pasal kamu. Soalan kena kamu nak tanya, kenapa Bill Gates bagi kat aku? Padahal duit tu dia boleh bagi kat orang lain. Betul tak? Kita kena fikir, Allah ni kalau dia tak bagi nikmat kat kita, boleh je. Tapi bila Allah bagi kat kita, maka menjadi hak untuk kita syukuri. Jangan kira lah Tuhan tu harta dia banyak, tak ilas titik seperti jarum. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis qudsi, "Lau ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika min mulki syai'a illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr atau kama yunqisul mikhyat idza udkhila al-bahr." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalau seandainya orang paling awal di kalangan kamu sampai orang paling akhir di kalangan kamu, begitu juga yang paling awal daripada jin dan yang paling akhir daripada jin, kesemuanya berapa bilion amal tak tahu, himpun daripada Nabi Adam, anak cucu dia, sampai yang paling akhir daripada manusia. Lah ni pun kita ada penduduk bumi lah ni berapa? 6 bilion, 5 bilion ke 6 bilion. China saja dah ada 1 bilion, India saja pun dekat 1 bilion. Kumpul seluruh penduduk dunia 6 bilion. Learning kata campur zaman dulu, campur lagi yang kemudian, semua sekali letak satu tempat. Jin pun macam tu juga, kumpul satu tempat. Fasa'aluni, semua mereka minta dengan Tuhan hajat mereka. Orang ni nak jadi jutawan, orang ni nak jadi bilioner, orang ni nak jadi hartawan, kebun, gumuk, ni emas, perak, semua benda minta dengan Allah apa yang dia minta. Fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah, lalu Allah Ta'ala kata, aku kurniakan kepada setiap seorang yang meminta apa sahaja yang dia minta. Berapa banyak tu? Banyak. Kata Allah, ma naqasa dhalika min mulki syai'a, kalau seandainya aku buat macam tu, tidak akan kurang kekayaanku sedikit pun. Kama illa, kecuali kama yang qusul mikhyat idza udkhila al-bahr, kecuali seperti sebatang jarum dicelupkan di lautan yang luas. Maknanya tak habis. Kalau Allah bagi belaka macam jarum bagi kekayaan Allah tu, apakah kerana itu kita jadi hamba yang tidak bersyukur? Oh, tak heran kalau Allah Ta'ala nak bagi kun fayakun, mudah je bagi Allah. Tak. Jangan fikir tentang Allah, fikir tentang kita. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kat kita, siapa nak bagi? Siapa nak bagi? Begitulah kita. Jangan kata kalau dia gini, jangan fikir tentang orang memberi nikmat tu. Kita ni, kalau kita fikir orang tak, oh dia bagi, bukan duit dia. Contoh,
Dia bagi bukan duit dia pun. Mari pula orang balik rumah, contohnya mari rumah, balik rumah benda balik orang bagi. Siapa ni? Abang beli kat mana ni? Tak ada, orang bagi. Okey, orang bagi. Walaupun dia tukang je bawa balik, muncul dia bawa balik. Kalau pergi makan tengah jalan, tak balik, tak ada dia tahu pun. Makan siap-siap lah. Contoh member makan benda ni. Hatta contohnya kita ni orang kadang-kadang makanan kenduri ke apa tak habis, kita buku lauk, kita ambil bagi. Orang terima. Dia kata kalau aku tak terima, dia rosak ni, mujur aku ada, contoh dia kata. Jadi dia melihat nikmat tu, ni dia bagi ni benda tak habis dah ni, dia tu contoh benda orang tak nak dah, benda tak habis, benda begini. Dia berfikir tentang orang, dia lupa nikmat tu mai kat dia. Jangan kira lah orang macam mana, kita kira apa yang kita dapat. Dah tak? Orang tu kaya ke, orang tu miskin ke, tetap kita syukuri selama kita dapat nikmat tersebut. Dengan manusia pun begitu, dengan Allah lebih lagi. Jadi ayat qala hadza rahmatun min rabbi, ni ayat Dzulqarnain, padahal dia kaya tapi dia jadi orang yang bersyukur. Okay. Baik, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Apabila janji Tuhanku telah sampai, maka dia akan jadikan tembok itu hancur lebur. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku itu benar. Jadi Dzulqarnain waktu dia bina tembok tersebut pun dia dah kata dah, aku ni tukang bina, ni semuanya rahmat dari Allah, sampai masa Allah akan hancurkan dia. Dan janji Allah pasti benar. Wa tarakna, ayat seterusnya 99, wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd, dan kami biarkan mereka pada hari itu, yakni hari tembok itu hancur. Hari tembok itu hancur, kami keluarkan, kami biarkan mereka keluar beramai-ramai, bercampur baur antara satu dengan yang lain. Siapa dia keluar? Ya'juj dan Ma'juj, ramai, sebagaimana kita cerita semalam. Wa nufikha fis sur, dan ditiupkan, yakni kemudian dari itu akan ditiup sangkakala, lalu kami himpunkan makhluk-makhluk seluruhnya di padang mahsyar. Berarti setelah daripada keluarnya Ya'juj Ma'juj, maka akan berlaku kiamat, dan manusia semua akan dibangkitkan di hari mahsyar. Ayat seterusnya, wa 'aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda, dan kami perlihatkan neraka Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan pendedahan yang jelas nyata. Jadi pada hari padang mahsyar, mereka ni akan dipertontonkan dengan neraka Jahannam. Semua, bukan orang kafir saja, termasuklah juga ayat yang lain Allah Ta'ala sebut semua orang akan melihat neraka Jahannam. Ingat lagi berapa jumlah malaikat yang tarik dia? Total 4.9 bilion malaikat yang tarik neraka. Sebab ada 70,000 rantai, setiap rantai ditarik oleh 70,000 malaikat pula. Jadi total 4.9 bilion malaikat yang tarik neraka saja. Yang tarik neraka saja 4.9. Malaikat yang pikul arash lain lagi, malaikat yang nak kira orang lain lagi. Macam-macam tugas yang Allah Ta'ala sebut. Tapi yang penting
Ayat ni nak cerita manusia akan melihat kepada neraka yang begitu dahsyat. Sambungan ayat 101. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri, iaitu orang yang matanya telah tertutup dari melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengingatiku. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka pula tidak dapat mendengar sama sekali. Tidak dapat mendengar sama sekali. Ai taghafalu wa ta'amu wa tasamamu an qabulil huda wattiba'il haqq. Disebut dalam tafsir, dia buta tu bukan buta betul, ya, buat buta. Okey. Pekak tu mereka tidak dapat mendengar pun, tasamamu, buat tak dengar, pekak. Iaitulah dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Orang ahli neraka ni dia ada hati tapi dia tak guna hati dia. Dia ada mata tapi dia tak tengok dengan mata dia. Dia ada telinga tapi dia tak dengar dengan telinga dia. Tak tengok, tak dengar, tak fikir apa tentang ayat-ayat Allah. Sehingga Allah Ta'ala kata, ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang. Dalam ayat surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut summun bukmun umyun. Summun pekak, bukmun bisu, umyun buta. Padahal mereka boleh lihat, ada je jalan nampak, bukan pakai tongkat. Telinga berdengar. Tapi bila Allah Ta'ala sebut kerana mereka ni buta daripada hidayah, pekak daripada perintah Allah dan Rasul, dan tidak berfikir tentang ayat-ayat yang Allah turunkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata dalam ayat seterusnya 102, afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Apakah orang-orang kafir menyangka bahawa mereka mengambil hamba-hambaku sebagai makhluk-makhluk yang disembah selain daripadaku itu dapat menolong mereka? Itu terjemahan dia. Jadi apakah orang-orang kafir sangka pada hari tersebut Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah tu dapat tolong mereka? Tolong fikir waktu hari ni, jangan fikir nanti sana. Tolong fikirlah ni nak selamat. Kita dah sebut semalam, kubur ni adalah penamat tarikh tamatnya ujian. Mati dia seseorang, berakhirlah ujian hidup dia. Bermula kubur sampai mahsyar, sampai akhirat, sampai syurga ke neraka, semuanya based on dari sejak dia lahir, dari sejak akil baligh sampailah dia mati. Itu kira-kira dia. Sejak dia akil baligh, Allah kira dah bermula catatan. Okey, sila jawab sekarang. Masa lahir baru masuk dewan. Masa lahir, calon-calon sila masuk ke dalam dewan masing-masing. Lepas tu penjaga biasa pun bagi bekas kata Allah, jangan buka lagi soalan. Itu masa kanak-kanak, belum balik lagi. Masa tu 5 minit lagi pukul 8, dia duk bagi. Betul tak? Cikgu ada sini cikgu. Nah, betul lah kita pun bagi letak. Kertas ada depan, tapi tak boleh jawab lagi. Jangan buka lagi kertas soalan, cikgu kata.
Tu masa lahir, hari masuk dewan. Bila cikgu kata, okey, dia pun tengok jam, okey, boleh buka sekarang. Tu akhir balik. Maka startlah kita jawab. Bila masa tamat dia, cikgu kata, tu hari mati kita. Habis. Sekat tu je. Itulah masa. Balik lepas daripada tu, kalulah aku jawab macam ni, buka buku lah macam-macam, ruginya gitu, jumpa kawan, aku silap lah tadi. Tidak dapat ubah sedikit pun lagi markah kertas soalan kita, kertas jawapan kita. Hidup kita ni macam tu je, depan mata kita. Dulu kita lahir, lepas ni akhir balik, bermulalah soal hidup kita. Bila kita mati, berakhir. Jadi learning kita kena fikir, nak buat apa-apa, berfikirlah ni. Baiknya Allah Ta'ala ni, dia buka skema jawapan depan kita. Beza soalan cikgu dengan soalan kita tadi, dalam dewan tak boleh bawa buku. Buku kena tak luar. Ujian Allah ni, buku dia beri lagi kita. Baca buku ni. Tapi bila habis masa, hak keluar, rugi aku tak baca buku tadi. Apa aku tak nampak? Apa aku tak dengar? Sumun, bukmun, umyun. Depan dia ada ni. Tiba-tiba kita cari pula Tuhan lain. Allah Ta'ala kata, ahasiban nas, atau afahasibal ladina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Apakah mereka sangka Tuhan yang mereka ambil selain daripada aku tu boleh tolong mereka saat itu? Saat duduk di padang mahsyar, neraka dibawa, malaikat tarik begitu menggerunkan, menakutkan. Tiba-tiba Allah Ta'ala datang dengan malaikat. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah Ta'ala mari dengan malaikat-malaikat. Cara mana wallahu ta'ala alam. Allah tunduk habis, takut. La yamlikuna minhu khitabah. Hari tu tak ada seorang pun berani nak cakap. Saat tu tolong fikir, saat tu apakah Tuhan selain Allah boleh tolong? Jawapan dia tak boleh ya. Dan inilah alasan kenapa kita tegas saat ini sampai ke hari ini dalam bab tauhid, jelas bahawa orang kafir tak akan masuk syurga. Walaupun kita kata tak boleh nanti Allah. Ada setengah orang dia kata, nanti apa pula perasaan orang kafir bila kita kata macam tu? Ada orang macam tu. Tak boleh sebut orang kafir sensitif, nanti berasa hati. Kafir pun tak boleh nak sebut. Kena sebut bahasa lembut lagi. Kena sebut non-Muslim. Kita tak boleh kata dia. Betul, kalau dari sudut hikmah dakwah, kita tak pergi jumpa-jumpa dia, hei kafir. Betul, dari sudut hikmah dakwah, kita tak boleh kata jumpa-jumpa dia, orang ahli neraka kalau tak. Betul. Tapi dari sudut ilmu, memang dari sudut perbahasan kita sama-sama orang Islam macam ni, kita kena firm bahawa apa dia? Allah kata orang yang kufur kepada Allah tak akan masuk syurga. Pasal apa? Siapa nak masukkan dia ke dalam syurga? Cuba bagi satu nama. Syurga tu milik Allah. Baru ni kan saya sebut ada seorang Brother Hamzah dalam YouTube cerita tentang dakwah dia. Saya kata dia dakwah, dia panggil Qatar di Piala Dunia. Mula-mula dia datang soalan, dia kata dulu aku mari dakwah ni aku banyak berdiskusi. So dia tanya orang kafir, mau percaya kebenaran ni satu ke boleh jadi dua? Ada kebenaran ni satu ke dua? Maknanya kalau ada satu betul, satu salah. Ataupun kalau ada dua benda boleh jadi dua-dua betul. Orang tu rasa macam tak berapa faham. Dia kata ginilah, kalau ada orang cakap sesuatu benda, tiba-tiba dua benda tu berbeza, tembung. Sama ada seorang ni menipu, seorang ni berdusta, ataupun dua-dua tu betul.
Contoh, dia kata orang NASA kata dia naik ke bulan. Ada orang kata NASA menipu, NASA tak naik pun ke bulan. Sekarang ni NASA naik ke bulan ke NASA tak naik ke bulan? Kalau mu kata dua-dua betul, tak boleh. Mesti kata satu betul, satu salah. Macam mana nak dua-dua betul? Betul tak? Saya bagi contoh lain. Ni kata ada tanah depan kita ni. Tiba-tiba ada dua orang mari, dia kata, ni tanah saya, ni tanah saya. Dua-dua betul kok, satu orang yang betul, satu orang nipu. Kalau dua-dua betul, Israel ya. Betul tak? Kita kena tanya, tunjuk geran. Hak ada geran tu lah Tuhan dia je. Hak tak ada geran tu main ngaku-ngaku je. Malaikat harta saka dia bagi dua nama. Tak apalah Tuhan kongsi nama dia. Tapi sekarang ni bukan kongsi, satu nama je. Siapa? Jadi dunia ni, syurga ni milik Allah satu je. Betul tak? Siapa yang kufur kepada Allah, Tuhan mana nak masukkan dia ke dalam syurga? Tak ada. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, afahasibal ladina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Apakah mereka sangka ada Tuhan lain boleh tolong mereka selain daripada Allah, ataupun Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain dari Allah tu boleh tolong mereka? Jawapan dia, Allah Ta'ala kata, inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami telah janjikan bagi orang-orang yang kafir itu neraka jahanam sebagai tempat tinggal mereka. So, kalau tiba-tiba ada orang kata, tak bolehlah kata macam tu, nanti apa pula perasaan orang kafir. Ini Allah Ta'ala ni tak fikir. Kalau kamu tidak mengiyakan apa yang Allah Ta'ala kata, mu tak fikir. Nak jaga sangat hati orang kafir sampai sanggup lawan kalam Allah. Allah kata jelas-jelas, inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami telah menjanjikan neraka jahanam atau kami sediakan neraka jahanam bagi orang-orang kafir sebagai tempat mereka tinggal. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, maukah kami khabarkan kepada kamu orang yang paling rugi amalannya? Dia beramal tapi paling rugi. Nak tak dengar siapa dia orang paling rugi dalam amalan dia? Allah Subhanahu wa taala sebut, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka itu ialah orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia ini, sesat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka menyangka mereka sedang melakukan amalan yang baik. Amalan yang baik tapi sesat. Ni adalah orang yang paling rugi. Siapa ni? Dia ni. Pertama, orang yang kafir. Orang kafir lah. Orang kafir ni dia banyak buat amal baik tapi dia tidak beriman kepada Allah. Maka hari akhirat dia sangka dia dapat pahala. Sampai hari akhirat Tuhan tanya, membuat tu untuk siapa? Untuk humanity, dia kata. Contoh, aku buat sebab humanity. Ada orang hari ni sokong Palestin kerana humanity, sehingga dia kata you don't need to be Muslim untuk sokong Palestin, just to be human. Okey lah kalau mu cakap gitu kepada orang kafir, tapi kalau mu cakap kepada orang Islam lagu tu tak betul. Pasal apa? Sebab kita dah Islam. Yang kita kena buat ni kerana Allah. Kalau kita cakap macam tu kepada orang Islam, apa? Kerana humanity. Akhirat saya esok meminta dengan human. Semalam ada satu post
Saya terjemah daripada bahasa Arab. Dia kata, kalau kamu dah tahu kebenaran, tetaplah berada di atas kebenaran tersebut, walaupun kamu bersendirian. Walaupun kamu bersendirian. Kerana pada hari akhirat Allah tak tanya berapa ramai follow kamu, tapi Allah Ta'ala tanya kamu, macam mana kamu dengan risalah Rasul. Faham? Ayat tu dalam surah Al-Qasas. Cuba kita tengok surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Sekejap. Al-Qasas ayat surah 28. Mada saya ingat ada dua ayat yang ada dari mada ajabtumul mursal. Mada Surah Al-Qasas ayat 65. Cuba tengok ayat 64 pun cantik juga kita nak baca. Tengok Kata Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada mereka, surah 28 ayat 64. Dikatakan kepada mereka, orang-orang yang sembah selain dari Allah ni, panggillah makhluk-makhluk atau dan benda-benda yang kamu jadikan sekutu Allah untuk tolong kamu. Hari berada hari akhirat, Allah Ta'ala tak kata, panggil Tuhan. Hak ni panggillah dewa dia, Kuan Yin. Hak ni panggillah Tuhan dia, Shiva. Hak ni panggil Tuhan dia, apa lagi? Hak dia sembah selain daripada Allah ni, Zeus. Apa lagi? Nama Tuhan-Tuhan yang dia sembah lah. Kita, hak ni Fir'aun, hak ni Marin, hak Namrud. Semua yang disembah selain Allah, pengikut-pengikut dia, Tuhan kata, panggil Tuhan yang kamu semua tu. Lalu mereka memanggilnya, suruh, tolonglah kami, tolonglah kami. Ataupun ada orang yang paling bimbang tuan-tuan, orang Islam dah ni, mengaku beriman kepada Allah dah, tapi waktu berdoa, minta tolong, minta hajat, Allah ajak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, marilah ni dia pergi minta dengan tuan kubur, mengucap la ilaha illallah, tapi bila berdoa dia minta dengan tuan kubur. Akhirat seksa, bila depan Allah, dah selama ni meminta doa dengan dia, minta dia. Bapa atas dunia ni tak minta dengan Allah, dia minta dengan tu Tok Syekh dalam kubur. Allah nak minta dengan dia. Fada'auhu, mereka pun panggil. Hak ni nama, hak kita sebut nama dewa-dewa tadi. Yang ni pula panggil nama Tok Syekh dia. Jailani tolong kami. Apa tu, Habib Fulan bin Noh dekat Singapura, dia minta kubur dia. Apa tu, Tok Gubi, ada rugi kau, Tok Kenali dan sebagainya. Si baik Tok Guni Aziz, dia memang larang orang pergi, keluarga dia jaga, alhamdulillah. Tu suruh nama, panggil dia. Selama dia hidup atas dunia, mau suruh dia. Madza fada'u falam yastajibu lahu. Semua tunduk senyap, tak jawab apa. Nak jawab apa dah depan Allah. Sebab tu kita dengan apa-apa dari hidup hari ni, minta dengan Allah. Zahirkan bahawa aku hamba kepadamu ya Allah. Hajat aku minta kepadamu ya Allah. Sihat aku kamu yang bagi ya Allah. Sakit aku pun kamu juga yang bagi ya Allah. Fakir aku, miskin aku, biarlah mu nak bagi gapo pun kat aku ya Allah. Yang penting hari ni aku nak declare aku ni hamba kepadamu ya Allah, supaya bila sampai di hari akhirat
Waktu mu bagi kat aku, whatever harta dunia mu bagi kat aku, tapi aku nak suruh mu pada hari akhirat kelak. Sebenarnya kita ada Tuhan yang benar. Ya Allah nak bagi kat kita apa pun. Betul tak? Kita minta-minta, Tuhan tak bagi. Hajat kita nak, Tuhan tak bagi. Nak kaya, tak dapat. Nak sihat, tak dapat. Nak apa lagi? Nak panjang umur, tak dapat. Nak anak ramai, tak dapat. Nak hajat kita. Even kita adalah orang paling fakir atas muka bumi. Andai kata. Tapi biarlah Tuhan tak bagi kat kita apa yang kita minta, selama Tuhan bagi kepada kita, kenal Dia sebenar-benarnya. Supaya bila sampai hari akhirat, di saat orang lain panggil nama Tuhan, Tuhan Dia, kita panggil nama Tuhan kita, rupa-rupanya Tuhan kita yang benar. Tak. Kita nak apa oleh dunia? Kita nak Tuhan ya. Supaya akhirat nanti kita bila suruh Tuhan, Tuhan yang kita suruh adalah Tuhan yang benar. Dunia ni belum apa-apa, belum apa-apa dunia. Tak dapat pun tak apa Nak tu nak juga, memang tu bukan tak nak, tapi tak dapat bukan apa-apa. Minta tu gak minta, tu gak nak juga, nak. Tapi kita minta pun tak bagi. Bukan orang tak bagi, Allah pun tak izin. Contohnya, biar tak apa nak orang. Selama yang kita minta tu kepada Allah. Sebenarnya nikmat minta kepada Allah lebih besar nilainya daripada apa kita minta. Bahasa mudah, nikmat doa lebih besar daripada nikmat termakbulnya doa. Nikmat berdoa kepada Allah lebih besar daripada nikmat terkabulnya apa yang kita minta. Orang kafir kadang-kadang dia doa kepada Tuhan dia, tapi Allah bagi apa yang dia minta. Tahu? Istidraj dia panggil. Dia minta pergi Tuhan dia, pergi dapat patung dia begini, tiba-tiba dapat hak dia nak. Ada orang pergi ke kubur, minta dengan orang mati, tiba-tiba dapat hak dia nak. Istidraj. Saya tanya, banding dengan seorang minta kepada Allah, tak dapat hak dia minta. Dalam dunia ni kata apa? Tuhanmu rajin sangat semayang. Macam kawan tu sebut sebelum ni, mana orang kaji semayang sunat lepas subuh 2 rakaat tu, dah kaya ke belum? Tu nampak. Berbanding dia aku tak semayang, Tuhan bagi kepada dia harta hak dia minta. Contohnya dia percaya ke Feng Shui. Dia pergi Feng Shui ni, kita buat gini, rezeki murah gini, dia percaya Tuhan bagi kepada dia rezeki ni hak Allah, bukan Feng Shui tu. Tapi Allah bagi kepada dia apa yang dia nak, dia hajatkan, dalam keadaan dia minta melalui jalan yang Allah Ta'ala tak reda. Satu pihak minta dengan Allah, tapi Allah Ta'ala tak bagi ke dia apa dia minta. Atas dunia, si fulan, hak kaya raya tu, dia kata, Tuhan tengok semua minta dengan Tuhan, rajin sangat semayang. Aku tak semayang, aku kaya raya. Ni sedaplah jawab macam tu. Learning berapa tahun je lagi, tinggal berapa tahun je, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, bila tentu lagi kamu kaya lagi ni. Tapi paling utama, walau kita tak dapat apa yang kita nak atas dunia ni, nikmat berdoa kepada Allah jauh lebih besar daripada nikmat dapat apa yang kita minta. Sebab apa? Hari akhirat nanti, bila Allah Ta'ala datang mengadili manusia, kita akan seru pada hari tersebut apa yang kita seru di atas dunia. Orang yang seru selain daripada Allah, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, fada'auhum falam yastajibu lahu. Dia panggil seru, tak ada jawapan. Ya Allah. Dan mereka tetap melihat azab dalam kesesalan, serta bercita-cita kalaulah mereka di dunia itu
di dunia dahulu menurut petunjuk. Dalam surah Al-Qasas ayat 64 dan ayat 65 Allah Ta'ala kata, pada hari kiamat itu Allah menyeru mereka lalu bertanya, apa jawab kamu kepada rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu? Jadi hari akhirat, soalan apa yang Allah Ta'ala tanya kita? Dah reveal dah. Ni akhirat nanti Allah Ta'ala akan tanya kita sampai mana hari akhirat. Allah Ta'ala tanya, Nabi dulu, bahasa saya lah ni, Nabi dulu datang bawa risalah Allah kepada kamu. Apa jawapan kamu terhadap Nabi masa tu? Kalau orang kata, aku beriman kepada Allah dan aku ikut apa yang Nabi ajar, itulah jawapan sebaik-baik. Cuba kalau tiba-tiba dia kata, benda baik tu, apa salahnya? Ada tak skema jawapan tu diterima oleh Allah? Dia dah hantar Rasul dia, soalan dia, maza ajabtumul mursalin, apa jawapan kamu terhadap Rasul yang diutuskan? So Nabi datang kepada kita, A, B, C, gini. Hak Nabi ajar tu mau ikut ke tak? Jadi kalau tak ikut, buat amalan hak lain daripada Nabi, dalam sangkaan benda baik, apa salahnya? Kita patah balik pada surah Kahfi tadi. Nak tak kamu, aku khabarkan orang paling rugi dalam amalan dia di dunia ni. Orang paling rugi amalan dia siapa? Orang yang tersesat jalan, iaitu tak ikut jalan Nabi. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam sangkaan mereka sedang buat amal baik. Nombor satu, orang macam ni orang kafir. Nombor dua, orang yang dah Islam tapi tetap tak nak ikut cara Nabi. Janganlah. Kalau kita baca Quran, kita faham. Saya dah sebut ni tuan-tuan, ada dalam Quran. Kita rujuk surah sekian, kita rujuk surah sekian, bukan sebab kita pandai dah, tapi dah sebab inilah Allah bagi tahu kat kita. Jadi hari ni bila kita kempen kepada sunnah Nabi, kita bukan kempen kepada kumpulan, kita bukan kempen kepada individu. Ni orang kata ni dakwah Syekh Islam Ibn Taymiyah contohnya, lalu dia gelar golongan Taymiyun. Ni dia kata ni dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, lalu dia kata ni golongan Wahabi. Ni kumpulan geng-geng ajak kepada salafus salih, ni kumpulan salafi. Ni kumpulan apa lagi? Literalis. Dia macam-macam dia bagi nama. Kita ni bukan nama tu. Kita tak pernah ajak orang ikut Ibn Taymiyah. Kita tak pernah ajak orang ikut Muhammad bin Abdul Wahab. Kita nak ajak orang kembali kepada Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Nak ajak orang kembali kepada sunnah Nabi yang Nabi terima dari Allah wahyu dan Nabi sampaikan kepada umat. Sebab apa? Sebab skema Allah Ta'ala sebut daripada kita dalam surah surah Qasas 65 tadi, soalan akhirat nanti, soalan tanya, mu dengan Nabi macam mana? Dan dalam surah Kahfi yang kita baca ni, Allah Ta'ala kata orang paling rugi ialah orang buat baik tapi akhirat nanti sia-sia. Sebab tu kita hari ni nak ajak orang kembali kepada sunnah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok orang hari ni kadang-kadang orang defend sangat benda kumpulan dia. Bersungguh hak manusia serupa ni, dia nak benarkan fatwa yang dulunya sesat, yang saya sebut 2-3 hari sebelum ni. Dia punya usaha tu, Allah Akbar, kalaulah usaha tu diletak pada defense sunnah, alangkah baiknya. Dia buat 1001 cara nak kata Tok Guru dia betul.
1,001 cara Tok Guru dia tak sesat. 1,001 cara dia buat nak kata Tok Guru ni sultan para wali. Kalaulah cara-cara itu dia guna untuk kuatkan sunnah Nabi, banyaknya pahala dia. Banyaklah pahala dia. Tapi gitulah manusia. Kadang-kadang kita tak boleh nak marah banyak sangat. Sebab Allah yang bagi hidayat. Kita kena kata, mujulah aku tidak begitu. Dan mujulah Allah Ta'ala bagi hidayat, kita kenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua. Pendek kata, surah Kahfi ni sambung pulak minggu depan. Payah nak habis surah Kahfi ni. InsyaAllah panjang umur, bagi kesihatan. Kita jumpa pula hari Isnin depan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.